Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah di dalam bulan Ramadan kali ini. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Daripada ayat ini jelas kepada kita bahawa puasa ini bukanlah satu ibadat yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi puasa ini telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, contohnya umat Nabi Daud. Mereka berpuasa iaitu puasa selang sehari, bermakna mereka berpuasa lebih daripada 30 hari seperti mana yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa ini hanya 29 atau 30 hari saja dalam setahun. Ramadan datang lagi. Kita boleh lihat ya bagaimana keadaan manusia apabila Ramadan datang. Ada orang yang bila Ramadan datang dia sangat suka, sangat teruja. Ada orang bila Ramadan datang terkejut. Ada orang yang bila Ramadan datang kita kata Ramadan lagi, biasalah. Okey. Jadi kita nak tengok ya sekarang ni kita Ramadan yang kita kategori yang mana. Yang pertama ni iaitu manusia yang dia tidak suka kehadiran Ramadan. Sebab bila Ramadan ni banyak benda-benda yang biasa dibuat. Sebelum Ramadan dia dah tak boleh buat dah. Contoh macam makan waktu pagi dah tak boleh buat. Kemudian dia tak boleh nak makan di halayak ramai, dah tak boleh buat. Jadi mereka rasa rimas lah dengan Ramadan ni. Lepas tu kategori ini juga kan, mereka kadang-kadang kan beralasan untuk tidak mahu berpuasa dengan alasan macam-macam lah. Yang biasa kita dengar iaitu gastrik lah, macam-macam lah tak boleh berpuasa. Jadi mereka ni memang langgah habis lah orang kata Ramadan ni. Jadi itu kategori yang pertama, tak suka dengan kehadiran Ramadan. Kategori yang kedua ni pula iaitu dia tidak menghargai Ramadan. Dia tahu Ramadan ni Allah sediakan satu hari ya yang namanya Lailatul Qadar, yang ganjaran pahala ibadat yang kita lakukan seperti 1000 bulan. Tapi manusia kategori ini bila Ramadan datang dia lebih memilih kepada persediaan-persediaan duniawi saja. Contoh untuk sambutan hari raya, persediaan lahiriah sajalah. Sedangkan tawaran yang diberikan oleh Allah dia tak rebut, iaitu ganjaran malam Lailatul Qadar tu. Orang kategori ini kita rasa kadang-kadang kesian juga, sebab sedangkan jualan murah di supermarket kita sangat teruja untuk mendapatkannya. Itu pun harganya cuma 70% off saja. Sedangkan tawaran Allah ini kalau kita dapat Lailatul Qadar ni, pahalanya seperti kita beribadat 83 tahun. Wow, hebatnya tawaran Allah berbanding dengan tawaran manusia. Tetapi tawaran Allah ni tak nampak dia punya kesannya di dunia ni. Dia baru kita rasa perlu, kita kena mati dululah. Okey, ini kategori manusia yang kedua ni. Sembahyang tarawih okey, tak ada masalah, dia boleh buat. Puasa dia okey boleh buat, dia tak ada masalah. Nak rasa berlumba-lumba tu dia kurang sedikit. Kategori yang ketiga ni iaitu kategori manusia yang sangat merindui kehadiran Ramadan. Bila diumumkan Ramadan ya, dia rasa sangat seronok. Wah, peluang kita. Mungkin kita terasa tahun lepas mungkin aku macam tak dapat je Lailatul Qadar ni. Jadi tahun ini dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peluang untuk beroleh ganjaran yang ditawarkan oleh Allah ya. Manusia ni dia akan berlumba-lumba lagi sekarang ini tahun 2020. Kita tahulah macam mana keadaan PKP, kita tak boleh untuk solat tarawih di masjid atau surau. Untuk tahun ini dibenarkan solat tarawih di masjid atau surau, walaupun ada SOP-nya, tetapi mereka berlumba-lumba untuk mendapatkannya kerana mereka tahu ganjaran daripada Allah
ibadat sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan diberi pahala oleh Allah seperti ibadat wajib. Jadi mereka berlumba dengan qiyamul lailnya, dengan bersedekahnya. Orang kata semualah ibadat-ibadat yang baik dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Dan 10 malam terakhir tu memang dia menunggu-nunggu untuk kedatangan Ramadan itu. Seperti orang kata macam orang nak terima menantu, wow, teruja kedatangannya kan. Jadi kita sangat berharap ya supaya ibadat yang kita lakukan itu adalah ibadat yang berkualiti. Sebab kalau kita bekerja sebagai pekerja, kita pun ada KPI yang kita nak capai, yang ditentukan oleh majikan kita. Ini lagilah KPI yang kita nak capai ditentukan oleh pencipta kita, iaitu Allah. Yang ganjarannya kalau kita dapat benda ini, ya ganjarannya adalah syurga Allah. Dan ayat Al-Quran yang kata tadi, iaitu yang saya bacakan tadi, dia kata la'allakum tattaqun. Jadi orang kategori ketiga ini, dia nak sangat dapat di hujung bulan Ramadan ini, iaitu dia nak dapat ganjaran pahala dan dia dapat rasa ketakwaan, dan dia nak dapat rasa kenikmatan beribadat daripada Allah. Dia nak rasa kenikmatan beribadat selepas bulan puasa ini seperti di dalam bulan puasa. Jadi apa yang kita boleh buat ya, kita cubalah bersungguh-sungguh supaya Ramadan kali ini kita dapat buat Ramadan yang terbaik, supaya dari hari ke hari kita menjadi orang yang lebih baik. Tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Jadi apalagi sementara kita diberi hayat oleh Allah ya, jadi gunakan dengan sebaik mungkin. Semoga kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah, bahagia daripada Allah di dunia dan di akhirat. Gunalah kesempatan yang ada selagi nyawa di kandung badan. Sekian, terima kasih.